Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa khabar? Dr. Ismail kembali bersama anda. Hari ini ada 3 benda yang kita akan share. Satu, apakah punca-punca anxiety disorder? Apakah golongan yang berisiko tinggi dan apakah proses yang seseorang itu akan lalui bila nak dapatkan khidmat atau bantuan daripada doktor, ya? Satu, apakah punca-punca anxiety disorder? Daripada brain chemistry kepada genetics dan juga dari segi environmental. Ada 3 punca utama, ya. Brain chemistry ni menandakan neurotransmitter ataupun bahan-bahan kimia yang membawa maklumat di dalam otak kita ada gangguan, mungkin terlebih, mungkin terkurang. Dan yang keduanya adalah masalah genetik, di mana faktor baka itu yang kita nampak kadang-kadang ada berlaku masalah gangguan mental ni kepada atuk nenek, terbawa-bawa kepada anak ataupun pada cucu, okey, daripada generasi ke generasi. Dan yang ketiga ni faktor environment, persekitaran. Contohnya cara seseorang itu dibawa ataupun upbringing dia, dibesarkan. Mungkin ada masalah keluarga dulu, pernah didera, abuse case ke, ataupun satu laginya ada masalah perhubungan antara mak dengan ayah, suami dengan isteri pun akan jadi punca juga. Dan yang insiden lain yang boleh menjadikan masalah mental ni adalah kematian, perceraian. Yang berikutnya adalah gangguan bila berlakunya penyalahgunaan bahan-bahan seperti penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan alkohol ataupun penyalahgunaan makan-makan ubat yang boleh merosakkan organ-organ dalam badan dan juga tahap hormon dan juga neurotransmitter dekat otak kita. Itu punca-punca dia. Okey, siapakah golongan yang berisiko tinggi? Wanita adalah lebih risiko tinggi untuk dapat anxiety disorder kalau berbanding dengan lelaki. Yang keduanya adalah golongan young adults, okey, lebih kurang umur 30-an pun risiko tinggi juga, ya. Yang ketiganya adalah mereka yang menyalahgunakan bahan-bahan, contohnya dadah, alkohol ataupun ubat-ubatan pun risiko tinggi juga. Yang berikutnya adalah mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah, ya. Itu pun risiko tinggi juga daripada kajian yang dibuat oleh pakar-pakar kesihatan. Yang berikutnya, kalau ada faktor keluarga di dalam gangguan kesihatan mental ni, kalau ada mak, ayah ataupun atuk nenek yang ada kemungkinan risiko tinggi untuk dapat gangguan mental juga. Yang berikutnya pula, kalau ada penyakit-penyakit yang NCD, yang tak berjangkit, yang teruk, seperti kencing manis yang teruk, darah tinggi teruk, yang stroke lah, sakit jantung pun boleh menyebabkan risiko tinggi untuk dapat anxiety disorder. Alright, dan yang berikutnya macam yang saya sebut tadi, kalau upbringing tu traumatic upbringing, maknanya masa dibesarkan tu ada banyak insiden-insiden yang tak baik. Okey. Apa lagi yang apa proses yang seseorang itu akan jalani bila berjumpa dengan doktor? Doktor akan tanya soalan-soalan untuk tengok keadaan dia sebelum dapat insiden yang mengganggu kesihatan mental dan selepas, ya, apakah simptom-simptom yang ada. Dan doktor juga akan buat ujian-ujian yang tertentu macam ujian darah, ujian tekanan, ujian periksa fizikal dia semua sekali untuk pastikan tak ada punca-punca organik yang lain seperti penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan gangguan dari segi kesihatan mental juga, macam penyakit-penyakit hormon, kanser ke, sakit jantung dalaman ataupun kencing manis yang teruk, semua tu. Kalau semua dah buat, penilaian klinikal dah dibuat dan semuanya okey, barulah doktor tu akan bertanya soalan-soalan yang spesifik untuk menentukan apakah gangguan kesihatan mental yang ada. Contohnya untuk pastikan sama ada ia depressive disorder, sama ada kemurungan ataupun anxiety disorder ataupun penyakit-penyakit lain seperti skizofrenia ataupun bipolar. Itulah turutan penilaian klinikal yang seseorang itu akan jalani bila berjumpa dengan doktor, ya. Itu dia. Apakah punca dia? Apakah golongan berisiko tinggi dan apakah proses-proses yang akan dilalui bila kita mendapatkan rawatan ataupun nak dapatkan bantuan daripada doktor. Right? So take care guys. Stay safe. Sama-sama kita jaga kita.